KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazila li jamil musyahidin wa mustami'in al-kiram khususan li tulab wal muallimin wa syukran aidan li idaatil Didik TV. Wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamij Tariq ila Najah STAM 20 واحد وعشرين. كيف حالكم جميعا؟ أتمنى لكم صحة وعافية آمين آمين يا رب العالمين. اليوم سنتعلم المادة حديث والمصطلح. وقبل أن نبدأ هيا ننظر إلى شخصية ضيوفنا اليوم. Jom kita saksikan profil guru kita pada hari ini. Marhaba indana fi studio. Mudir Madrasah At-Tanawiyah. Kita bawakan kepada anda pengetua Mata Mahmud Al-Ustaz, Ustaz Abdul Jamil. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, syukran. Masya-Allah, syukran jazilan ya Ustaz. Wa al-yawm mal mawdu' alladhi sanadrusu al-yawm. Apa topik kita hari ini Ustaz? Insya-Allah nata'allam 'anil hadith wal mustalah. Masya-Allah, syukran jazilan ya Ustaz. Insya-Allah. Okey. Baik. Pelajar-pelajar sekalian, anda semua dah bersedia ke untuk mengambil panduan menjawab soalan STAM dalam mata pelajaran hadis dan mustalah? Kalau dah bersedia, jom kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Jamil untuk segmen pada kali ini Ustaz. Apa yang akan Ustaz kongsikan? Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara Da'i Aiman kerana telah bersama-sama dengan saya pada hari ini. Insya-Allah pada hari ini kita akan belajar berkenaan dengan hadis dan mustalah bagi peperiksaan STAM untuk tahun 2021. Hal antum musta'idun? Ana azunnu annakum qad ista'adtum li hadhihi al-halaqah insyaallah. Hayya bina. Hayya bina. Hayya bina insyaallah. Tafadhal ya Ustaz. Insyaallah. Nabda insyaallah al-muhadarah ataupun al-halaqah hadha al-yawm. Untuk pelajaran hadis dan mustalah bagi kod kertas S10521. Itu pelajaran yang kita akan pelajar pada hari ini insya-Allah. Baik, kita mulakan dengan format pentaksiran ataupun khutbah al-ikhtibar di maddatil hadis wal mustalah kod S105. Yanqasimu hadhihi al-maddah ila qismaini. Awalan qism al-hadis yang akan disediakan 3 soalan dan setiap soalan perlu dijawab oleh semua calon. Al-soal ijbari la ikhtiyara fih. 3 soalan jawab semua. Kemudian wa qism wal ahadits al-muqarrarah 22 haditsan. Pastikan anda belajar 22 hadis. Pastikan. Dalam kitab itu ada 30 tetapi yang muqarrar hanyalah 22. Pastikan anda belajar ke semua. Kerana itu akan disoal di dalam peperiksaan. Dan jumlah markah yang diperuntukkan untuk bahagian hadis situna darajah. Maknanya setiap soalan 20 markah. 3 soalan jumlahnya 60 markah. Wa hadha min qism al-hadis. Wa amma qism al-thani. Hunaka qism al-thani, qism al-mustalah. Qism al-mustalah akan disediakan dengan 2 soalan. 2 soalan sama juga jawab ke semua tanpa ada pilihan. Sebab itu format terkini yang disediakan di dalam peperiksaan STAM. Sejak daripada tahun 2020 sudah tidak ada lagi soalan pilihan. Kalau sebelum ini akan diberi satu soalan pilihan untuk hadis dan satu pilihan untuk mustalah. Tapi bermula tahun 2020 sudah tidak ada
pilihan. Itu cabaran untuk generasi baru. Tak boleh pilih-pilih. Tak boleh pilih. Baik. Mampu tak mampu itu sahaja yang disediakan untuk calon. Itu cabaran sebenarnya. Tapi sebenarnya cabaran itu akan memberi satu motivasi kepada kita untuk lebih berusaha. Terus maju. InsyaAllah. Baik. Dan bagaimana pula pengiraan markah? Markah keseluruhan? untuk mustalah 40. Maka jumlah markah keseluruhan ialah 100 markah untuk subjek hadis. Baik. Berapa kertas yang ada, Ustaz? Okey. Kertas untuk peperiksaan hadis ini ada dua. Ada dua. Kertas satu yang diberi nama ujian bertulis Al-Imtihan At-Tahriri yang akan bermula pada bulan April nanti. Dan saya percaya anak-anak pelajar sekarang ini sudah pun cukup bersedia walaupun dalam situasi COVID dan sebagainya, tapi dengan semangat yang ada, motivasi yang ada, insya-Allah mereka cukup bersedia. Dan wajaran untuk kertas satu ini ialah 70 minal mi'ah. Wajarannya besar. 70 100. Maknanya kalau pelajar untuk dapat cemerlang, mumtaz, mesti dapat markah yang tinggi di bahagian hadis. Kertas satu. Dengan muqarrarnya 22 hadis, insya-Allah saya percaya anak-anak boleh dapat markah yang tinggi. Kemudian kertas yang kedua, ujian lisan. Ini sudah berlalu. Pada bulan Januari yang lalu sudah berlalu ujian lisan, di mana anak-anak telah berhadapan dengan ujian lisan tersebut. Dan ujian lisan ini wajaran markahnya 30 markah. Maknanya kalau pelajar yang bercita-cita untuk mendapat cemerlang, mumtaz, pastikan ujian lisan yang telah diduduki itu mendapat markah yang tinggi. Tetapi tidak menjadi kesukaran sebenarnya. Kebiasaan calon boleh dapat 28, 29 ataupun ada yang dapat markah penuh 30. Sebab dia punya penilaian itu tak sukar. Dia hanya semata-mata hafalan hadis yang ditetapkan oleh pihak lembaga peperiksaan. Kalau dia mampu untuk mengeluarkan kembali apa yang dihafaz, insya-Allah dia boleh dapat markah penuh. Maknanya kalau calon itu sudah mampu untuk menjawab dengan baik, dia sudah ada 30 markah. Ditambah dengan ujian bertulis, mungkin dia boleh dapat 60, maka dia sudah akan dapat 90 A dalam tangan, insya-Allah. Masya-Allah. Masya-Allah. Okey, baik, Ustaz. Bagaimana pula dengan objektif kita mempelajari hadis dan mustalah ni, Ustaz? Ya, betul. Setiap subjek ada objektifnya yang tersendiri. Jadi setiap pelajar dia perlu tahu apakah objektif bagi setiap subjek. Bagi mustalah, bagi hadis dan mustalah, yang pertama para pelajar perlu mengetahui mafhum hadis. Kerana setiap hadis itu ada intipatinya, ada mafhumnya. Mana bila kita baca hadis, kita tahu apa yang dibincangkan dalam hadis tersebut. Kita ada satu tasawur dalam minda kita tentang pengertian hadis. Itu penting. Kemudian yang kedua, makna mufradat. Makna mufradat, makna kalimat yang ada di dalam kitab sahaja. Tak perlu kita cari maklumat-maklumat daripada luar. Kerana soalan dibina berdasarkan kepada apa yang ada di dalam kitab. Kemudian yang ketiga, penerangan tentang kandungan hadis. Lubbul hadis, apakah perbahasan utama dalam setiap hadis. Kemudian yang keempat, i'rab kalimah yang ada dalam hadis. Itu pun ikut apa yang ada di dalam kitab sahaja. Tak perlu kita cari maklumat tambahan. Kesemuanya sudah tercatat di dalam kitab. Dan kelima, rahsia balaghah ataupun al-asrar al-balaghiyah. Mungkin di sana ada uslub isti'arah ataupun majaz dan sebagainya. Maka itu perlu diketahui oleh setiap calon. Dan yang terakhir, pengajaran hadis ataupun kita sebut ma yustafadu minal hadis. Itu biasa dalam pembelajaran hadis dan mustalah. Mustalah itu biasa, standard. Mana-mana pelajar hadis dia akan dapat kesan itu. Baik, ini objektif dalam kita mempelajari hadis dan mustalah. Baik Ustaz, kita nak berehat seketika dan selepas ini kita akan ambil tips dan panduan untuk bahagian hadis, Ustaz, ya. InsyaAllah. Baik, pelajar-pelajar jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Sukses STAM Ishrin Wahid wa Ishrin. Ibku ma'ana. Kembali selepas ini. InsyaAllah. Wa ila liqa'. Didik TV KPM.
Didik TV KPM. أهلا وسهلا من جديد إلى برنامج طريق إلى النجاح STAM 2021 واليوم سنتعلم المادة حديث ومصطلح dan untuk segmen pada kali ini saya mungkin Ustaz boleh kongsikan daripada bahagian hadis ni apakah tips untuk pelajar-pelajar kita di rumah sana. Silakan Ustaz. هيا نتعلم الحديث هذا اليوم وأنا أرجو منكم جميعا أن تستعدوا بالقلم بالكتاب والورقة ما شاء الله. لكتابة المعلومات المهمة. Okey. وهذا هو الأمر إجباري لكل طالب لازم Lazim. Standby ya. Standby kitab, pen dan juga kertas untuk mencatat an-nuqat al-muhimmah. Baik Ustaz. Okey. Sekarang kita tengok hadis yang bernomor 15 di bawah tajuk al-birru bil aba walau kanu musyrikin. Dan saya percaya semua pelajar sudah mempelajari hadis ini. Okey, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Mari sama-sama kita membaca hadis. Hal antum musta'idun? Yallah, ta'al ma'i li qira'atil hadis. An Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha qalat qadimat alayya ummi wa hiya musyrikatun fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إن أمي قدمت وهي مشركة أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. Baik, apakah maksud hadis ini anak-anak pelajar sekalian? Mungkin anda boleh fikirkan apa yang terkandung di dalam hadis ini. Makna hadis daripada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an berkata, ibu saya telah datang. Inna ummi qadimat. Ibu saya telah datang kepada saya. Wahya musyrikah. Ibunya yang bernama Qutailah binti Abdul Uzza seorang musyrik. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pergi bertemu dengan Nabi dan bertanya kepada Nabi dengan katanya, ibu saya telah datang kepada saya. Inna ummi qadimat wa hiya raghibah. Dia datang ni macam ada sesuatu. Biasanya kalau orang tak pernah datang rumah kita, tiba-tiba dia datang, maka akan bermain di minda kita. Dia datang untuk apa? Adalah tu. Mesti ada sesuatu. Tetapi kita tidak ada jawapan. Begitu juga dengan Asma, mak dia musyrikah dan tak lama dah tak datang, tak pernah datang, tiba-tiba datang secara tiba-tiba, maka dia tertanya-tanya. Sebab tu dia guna perkataan wahia raghibah. Apakah tujuan ibunya dah datang? Kemudian dia tidak ada jawapan, dia terus pergi bertanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah saya perlu meneruskan hubungan silaturahim dengan ibu saya? Maka Nabi menjawab, ya. Naam sili ummaki. Teruskan hubungan silaturahim dengan ibumu. Jadi anak-anak pelajar sekalian, pastikan anda ada tasawur, gambaran tentang makna hadis tersebut. Itu penting. Sebab maklumat itu kadang-kadang membantu anda semasa menjawab soalan periksa nanti. Sebab kadang-kadang kita lupa. Apa yang kita baca kita lupa. Apa yang kita hafaz kita lupa. Itu biasa dalam suasana peperiksaan. Betul. Stres dan sebagainya, tambah-tambah dengan suasana COVID sekarang ni kita stres, maka kita lupa. Tetapi kalau kita faham apa yang terkandung dalam hadis tersebut, di samping kita berdoa pada masa itu, mungkin ilham akan datang, dapat membantu kita untuk menjawab. Apa di antara contoh soalan yang mungkin akan keluar Ustaz? Okey, kita tengok soalan. Apakah soalan yang boleh dibina berdasarkan hadis ini? Okey, kita tengok soalan yang pertama. Uzkur ma'na al-kalimataini al-atiyatain. Ini bagi memenuhi objektif yang pertama dulu, iaitu makna mufradat. Fastaftaitu. Fastaftaitu bermakna fasa'altu. Ataupun kita boleh jawab as-su'al. Ataupun kita lupa. Kita tak ingat. Mungkin kita boleh guna perkataan talabul fatwa.
Oh, Talabul fatwa. Kan? minta fatwa. Minta fatwa. Sebab fastafta itu memang maksudnya Asma minta fatwa daripada Nabi, minta hukum. Maka kalau kita jawab talabul fatwa, walaupun maklumat itu tidak ada dalam kitab, tapi diterima dan diberi markah penuh, insya-Allah. Baik. Kemudian soalan yang seterusnya, afa asilu. Ini persoalan. Dia tanya Nabi, adakah saya nak silaturahim, sambung silaturahim? Maka jawapannya al-atfu, boleh kita jawab al-birru, ataupun kita jawab al-ihsan, ataupun kita datang dalam bentuk huraian kullu ma takunu bihi silaturahim. Setiap perkara yang ada kaitan dengan silaturahim, maka itu diterima walaupun dalam bentuk huraian. Kemudian ataupun kita datang dengan menggunakan perkataan diddu, lawan kepada qati'ah. Qati'ah mana? Putus silaturahim. Yang penting jawab, jangan tinggal kosong. Kena jawab. Kena jawab. Kalau kita cuba jawab, insya-Allah akan ada Baik. markah. Insya-Allah. Okey. Seterusnya, namazij as'ilatul hadis. As-su'al, mal murad biqaulihi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia guna perkataan mal murad. Dan biasanya markah diperuntukkan dua. Bila ada markah dua, kita kena pastikan ada faktanya dan ada sedikit huraiannya. Itu biasa. Kalau kita tak dapat jawab dengan sempurna, maka markahnya akan dipotong sedikit. Tetapi masih lagi ada ruang dan peluang untuk dapat markah. Maka jawapannya fil muddati baina sulhil Hudaibiyah wa fathi Makkah. Itu jawapan yang paling tepat. Tempoh yang berlaku peristiwa ini di antara perjanjian Hudaibiyah dengan pembukaan Mekah. Dan kita sedia maklum, sulhul Hudaibiyah berlaku pada tahun 6 Hijrah. Kemudian Fathu Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Maka di sinilah berlaku peristiwa ini. Ataupun kita jawab fi zamani Rasulillah. Pada zaman Nabi. Kita tak ingat yang ni. Maklumat yang kita tak ingat. Maka kita jawab dengan fi zamani Rasulillah. Itu pun diterima. Maka dapatlah markah yang diperuntukkan. Dua markah. Okey, nantaqi ila soal al-akhar. Waddih ma yuqsadu bihi qawluhu wa hiya raghibah. Okey, kita ada bincang. Nabi Asma menggunakan perkataan wahia raghibah. Macam ada sesuatu. Dan sedia kita maklum dalam bahasa Arab, raghibah ni dia ada dua. Raghibatun fi, satu lagi raghibatun an. Oh, ada beza? Ada. Dia akan memberi perbezaan makna. Kalau raghibatun fi bermakna ahabba, suka. Kalau raghibatun an bermakna kariha. Tetapi dalam hadis ni dia cuma datang dengan perkataan raghibah. An pun tidak, fi pun tidak. Maka sebab itu timbul persoalan. Apa tujuan dia? Fi ke an ke? Baik ada makna, boleh jadi ada makna, boleh jadi tak ada makna. Kita tak pasti. Maka jawapannya boleh beri macam-macam. Sekarang cuma dia minta satu je lah. Tapi kalau dia kita minta dua, kita bagi dua, tak ada masalah. Maka kita boleh jawab raghibatun fi birri ibnatiha. Dia datang dengan tujuan nak berbaik dengan anaknya. Ini aspek positif. Ahabba. Ataupun muammilatun tabi'atun fi silati bibnatiha. Dia tujuan nak melakukan hubungan silaturahim dengan anaknya. Ataupun muhtajatu ila al-hibah awil hadiah. Sebab ada menceritakan tentang ibu Asma ni dia datang dengan hadiah. Dengan hadiah. Tetapi disebabkan Asma ni dia tak pasti tentang kedudukan hukum, hadiah pun dia tak nak terima dan dia tak benarkan mak dia masuk ke dalam rumah dia. Sebab dia tak tahu hukum, bukan kita salah dia. Sebab zaman tu masih zaman perkembangan Islam, hukum masih lagi belum sempurna. Maka sebab tu dia pergi bertanya dengan Nabi. Peringkat awal dia tak nak mak dia bagi masuk mak dia ke dalam rumah dan dia tak nak terima hadiah. At-tawaddud ila ibnatiha. Dia at-tawaddud mana ahabba. Dia tujuan nak berbaik-baik dengan anak dia perempuan. Ataupun kita boleh jawab raghibatun an. Kita guna perkataan an.
makna kariha. Kariha. Dia datang boleh jadi dia nak marah Menentang agama tu kan. anaknya sebab anaknya Beragama Islam. Islam. Dia masih lagi kafir. Itu boleh jadi. Sebab tu dia menggunakan perkataan raghibah tadi tidak pasti sama ada fi atau an. Okey. Bolehlah anak-anak semua nah, insya-Allah. Terus kepada soalan yang seterusnya. Uzkur nuqtatain. Anak-anak pelajar sekalian tolong pastikan bahasa yang digunakan dalam soalan nuqtatain makna Dua. Oh. Kadang-kadang calon ni dia gopoh. Dia bagi satu sedangkan soalan nak Dua. maka automatik akan hilang Markah. Sebab tu kita dalam peperiksaan pastikan anda cukup cermat semasa membaca soalan dan faham betul-betul apa kehendak soalan. 1, 2, 3 pastikan betul-betul. An hayati Asma. Dia nak cerita tentang kehidupan Asma, cuma dia nak 2 sahaja. Walaupun kita ada banyak, kita perlu jawab 2 sahaja. Okey, yang pertama, mulaqabatun bi dzatin nitaqain. Dia digelar dengan zat an-nitaqain. Hasil daripada sumbangan beliau dalam membawa makanan kepada Nabi dan Abu Bakar bapaknya ketika mana permulaan hijrah ke Madinah, ketika mana Nabi pada masa itu bersembunyi di Gua Hira. Thur. Gua Thur. Thur. Asma lah yang menjadi Orang yang bawa makanan. penghantar makanan. Maka hasilnya Nabi berikan gelaran yang istimewa untuk dia, Zat An-Nitaqain. Ada cerita ada. Anak-anak boleh cari dalam kitab apakah yang dimaksudkan dengan Zati An-Nitaqain. Kemudian aslamat ba'da 17 insanan. Makna dia masuk Islam selepas 17 orang masuk Islam. Maksud dia orang yang ke-17. Ke-18. Yang ke-18. Ba'da. Mana dah masuk 17, dia orang yang ke-18. Makna min awail al-muslimin wal muslimat. Dia antara orang yang terawal. Itu kehebatan yang ada pada Asma. Mak dia masih lagi kafir, tetapi dia sudah menerima Islam. Itu hebat. Tuwfiyat sanata 73 atau 74. Kita boleh jawab sama ada jawab 73 ataupun jawab 74. Kedua-duanya diterima. Tak perlu kita masukkan kedua-duanya sekali. Tuwfiyat ba'da maqtali ibniha Abdullah bi ayyam. Dan anak-anak juga boleh cari sejarah pembunuhan anaknya Abdullah bin Zubair yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ada ceritanya. Mak dia mati selepas kematian anaknya Abdullah bin Zubair. Asma dia meninggal selepas kematian anaknya. Kemudian Aisyat mi'ata amin. Panjang usianya 100 tahun. Berkhidmat untuk Islam. Itu kehebatan yang ada pada Asma. Jadi anak-anak boleh jawab, boleh pilih mana-mana poin yang ada di sini dan layak dapat 2 markah insya-Allah. Baik, seterusnya a'rid qawlahu raghibah. Perkataan raghibah itu ada i'rabnya dan maklumat ini tertera di dalam kitab. Jadi kita boleh jawab mansubun 'alal hal. Kita baca mansub boleh dapat markah di sini. 2 markah. Mansub 1 markah, hal 1 markah. Okey, ataupun kita jawab marfu' 1 markah, annahu khabarul mubtada. Dapat 2 markah. Jadi kita boleh pilih antara 2 ini. Tak perlu jawab dua-dua. Kalau nak jawab dua-dua pun tak jadi kesalahan, tetapi kalau jawab 1 pun dah memadai. Tapi kalau kita jawab mansub sahaja, kita kehilangan 1 markah. Begitu juga dengan jawab marfu' sahaja, kita kehilangan 1 markah. Jadi pastikan jawapan yang sempurna. I'rab ni mesti ada Ustaz Kebiasaannya ada. Cuma dia hadis mana itu tak pasti. Baik. Okey, seterusnya nantaqil ila soal al-akhar. Wadah sabab urud al-hadis. Ini sebab urud hadis. Setiap hadis biasanya ada sebab urud. Okey, yang pertama qadimat Qutailah, ibunya ala ibnatiha fil hudnah. Itu peristiwa yang berlaku di antara Sulhul Hudaibiyah dengan Fathu Mekah. Itu dipanggil hudnah.
abad Asma an taqbala hadiyataha. Dia tak nak terima Hadiah. hadiah. Ataupun tudkhilaha baitaha. Dia tak nak mak Tak dia nak masuk rumah. masuk rumah. Dia tak bagi masuk. Kanat ummuha raghibatan fi syai'in. Kita guna fi. Mak dia datang boleh jadi ada sesuatu tujuan yang baik ataupun an syai'in. Ataupun ada satu tujuan yang Tidak baik. tak pasti. Fastaftiyat Asma Rasulullah. Asma pun minta pandangan Nabi, minta fatwa daripada Nabi. Kemudian akhirnya Nabi amara, perintahkan antasila ar-rahim bi ummiha. Ini tanda bahawa Islam itu amat mementingkan hubungan silaturahim. Walaupun perbezaan agama itu aspek yang lain, tetapi soal keluarga tetap utuh dan kukuh sampai hari kiamat. Masya-Allah. Soalan yang seterusnya, istinada ila qawlihi na'am sili ummaki uzkur salasatan mimma yastanbit. Pengajaran hadis. Cuma dalam stam hadis ini, pengajaran dia lebih berfokus. Dia tak minta pengajaran yang umum bagi sebuah hadis, tetapi dia lebih fokus kepada keratan-keratan yang tertentu. Maknanya para pelajar perlu beri jawapan fokus kepada matan yang disoal. Jangan jawab terlalu umum, mungkin dipotong markah. Okey, yang pertama kita boleh jawab masyru'iyatu silaturrahim al-kafirah ka rahimil muslimah. Makna hubungan silaturahim itu sama. Muslim ke, kafir ke, tentang hubungan silaturahim, hukum dia sama. Tidak ada perbezaan. Wujub ihtiram al-walidain. Menghormati mak bapak itu satu perkara yang wajib mahma ikhtilafiddin. Sekalipun berbeza agama. Ini nak gambarkan bahawa Islam ni agama yang mementingkan soal perpaduan. Dia tak nak berlaku permusuhan akibat perbezaan agama. Kemudian jawaz qabul al-hadiyah minal kuffar. Makna kalau ada bukan Islam bagi hadiah kepada kita, kita boleh terima. Itu prinsip dalam Islam. Ihtimam Islam bima yus'idu bihil usrah. Islam amat prihatin tentang perkara yang boleh mengembirakan keluarga. Silaturahim itu merupakan elemen yang penting dalam kebahagiaan keluarga. Itu penting. Sebab tu Islam sebagai agama yang syumul, dia nak umat dia tidak bergaduh, maka dia galakkan supaya tidak ada perbezaan di antara agama, antara bukan Islam dengan Islam. Inilah hebatnya keindahan kita menjadi seorang Islam yang mementingkan silaturahim di antara kita. Baik Ustaz, kita berehat seketika. InsyaAllah. Okey, para pelajar jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini untuk membincangkan tentang mustalah. Betul Ustaz? Okey. Ibqu ma'ana fi barnamij Tariq ila Najah STM 20 Wahid wa 20. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman dalam Sukses STM 2021 pada hari ini dalam mata pelajaran hadis dan mustalah bersama dengan kita Al-Fadhil Ustaz Abdul Jamil. Terima kasih Ustaz. Dan sama-sama. Pada segmen kali ini kita nak membicarakan tentang mustalah pula Ustaz ya. InsyaAllah. Baik, apakah panduan ataupun tips yang boleh Ustaz kongsikan bersama dengan pelajar-pelajar kita di rumah sana? Silakan Ustaz. Ayuha talabah wa talibat, hal antum musta'idun li hadhihi al-halaqah? إن شاء الله أنتم مستعدون بالكتاب أيضا والقلم والورقة. لازم هكذا يعني. لازم. كطالب العلم لازم عندكم القلم الكتاب والورقة لتكتب ما تحصل من المعلومات سواء من الجريدات أو من الكتب أو غيرها. إن شاء الله pada segmen ini kita akan melihat komponen bahagian mustalah. Seperti mana yang kita sedia maklum, dalam kereta hadis dia ada soalan hadis dan juga soalan mustalah. Soalan hadis ada 3 soalan dan mustalah akan ada 2 soalan. 2 soalan ini seperti mana yang sedia maklum, dia akan mengambil wajaran 40 markah. Dan 40 markah ini sebenarnya penting untuk anda dapat pangkat mumtaz. Dalam peperiksaan kita kena target mumtaz. Itu target mesti capai mumtaz. Jangan target makbul. Itu bukan sebagai seorang
belajar. Baik. Mumtaz insya-Allah. Baik. Komponennya kita boleh bagi yang qasimu ila qismain. Al-qism al-awwal al-mustalahat allati taduru hawla al-muhaddithin atau ulama'il hadis. Istilah yang sering digunakan oleh ulama-ulama hadis. Dalam mana-mana disiplin ilmu dia mesti ada istilahnya yang tersendiri. Begitu juga dengan ulum hadis, dia ada istilahnya yang tersendiri. Itu sebagai satu standard. Makna kalau kita belajar di Malaysia, kita pergi ke Mesir, pergi ke Yaman ke ataupun mana-mana negara, bila sebut istilah tersebut, maka semua orang akan faham benda yang sama. Sebab itu dinamakan istilah. Itu penting sebagai pelajar mesti faham maksud istilah. Jadi dalam bahagian mustalah ini antara cabaran calon. Cabaran calon ialah banyak istilah. Bila banyak istilah, maka dia banyak ta'rif. Hunaka ta'rifatun muta'addidah kathira. La budda alaikum an tahfazuha hifzan jayidan. Lazim, mesti kena hafal. Kalau pelajar tanya, kadang-kadang dia tanya, boleh tak kita cipta sendiri? Kita reka ta'rif. Jawapannya, mungkin boleh, mungkin tak boleh. Tetapi keberangkalian untuk dapat markah penuh, itu memang tipis. Sebab dalam ta'rif, dia mesti menepati konsep jami'. Mana? Mesti ta'rif itu ta'rif yang cukup lengkap. Kalau kita reka sendiri biasanya, dia hanya mungkin kita memenuhi dari satu sudut sahaja, tetapi kita tidak memenuhi dari sudut yang lain. Jadi tidak ada pilihan meringkat hafal. Cabaran hafal ni pula antaranya ialah lupa. Itu biasalah. Hafal hari ini, besok lupa. Hafal besok, lusa lupa. Itu biasa. Itu biasa sebagai manusia. Baik. Apakah istilah yang ada dalam ilmu hadis ni, Ustaz? Istilah ni antaranya kita sebut as-sunnah, al-athar, al-khabar, al-rawi, al-munkar, al-syaz, al-sanad, al-matan. Ini sebahagian. Banyak lagi istilah. Dan setiap istilah ini ada ta'rifnya yang tersendiri. Contohnya as-sunnah, ta'rifnya ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin atau fi'lin atau taqririn atau sifah. Kalau kita mampu jawab yang sedemikian, maka kita akan dapat jawapan yang penuh. Cuma masalah kadang-kadang kita lupa. Kita ingat separuh, maka akan dapat markah separuh. Dan yang paling besar berlaku kadang-kala kita tertukar ta'rif. Ta'rif A diletak di B. Ta'rif B diletak di C, jawapannya semua salah. Tidak ada markah. Tapi kalau kita tak mampu jawab lengkap, itu masih lagi ada markah. Contohnya al-munkar. Ada ta'rifnya. Ma rawahu apa siapa boleh bantu? Ma rawahu al-munkar. Ma rawahu al-maqbul. Ma rawahu al-maqbul lima. Semua tetapi dia ada bercanggah dengan riwayat yang lebih baik. Dia perawi yang makbul, perawi yang bagus, tetapi riwayatnya itu bercanggah dengan riwayat yang lebih baik daripadanya. Maka itu dipanggil syaz. Adapun munkar pula, dia riwayat orang yang dhaif, tetapi dia bercanggah dengan perawi yang siqah. Maka di sana ada perbezaan. Yang pertama riwayat makbul, yang kedua riwayat dhaif. Tiba-tiba kita tertukar. Syaz kita pergi letak ma rawahu dhaif, maka salah. Al-munkar kita pergi letak ma rawahul maqbul, salah. Sebab tu dalam soal ta'rif ini saya cadangkan tariqah yang terbaik ialah hafal. Hafal tu pula kita perlu kepada latihan ataupun mumarasah untuk pastikan kita sentiasa ingat. Okey. Baik. Perlu kepada hafalan. Itu pilihan yang ada. Kalau niat nak reka tu saya rasa sukar sikit lah untuk dapat markah penuh. Baik. Bahagian yang kedua, qismus tsani, tokoh-tokoh hadis ataupun dipanggil a'immatul hadis. Di sana banyak dalam dunia Islam hari ini banyak nama-nama tokoh hadis, tetapi yang dijadikan muqarrar hanyalah sedikit sahaja, iaitu
Enam orang saja. Enam ni sahaja yang perlu dihadam oleh setiap Pelajar. calon. Yang pertama Imam Al-Bukhari. Yang kedua Imam Muslim, Abi Daud, Tirmizi, Nasa'i dan juga Ibnu Majah. Walaupun ada tokoh-tokoh yang lain, mungkin Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dan sebagainya, itu tak dijadikan silibus. Anak-anak pelajar baca untuk ilmu itu okey, tetapi tak akan ditanya dalam peperiksaan. Fokus kepada 6 ni sahaja. Baik. Tokoh ni pula kita nak fokus aspek apa? Sebab dia banyak perbahasan tentang tokoh ni. Tetapi kita apa yang perkara yang kita nak fokus? Kita beri tumpuan kepada yang pertama, nama penuh. Nama penuh tokoh. Dan nama penuh tu pun kalau kita tengok dalam kitab, dia ada gelaran dia ada tempat lahir. Jadi kita nak ambil yang mana? Kita ambil yang betul-betul nama. Contohnya Imam Al-Bukhari, namanya Muhammad bin Ismail. Maka itu yang diambil kira di dalam peperiksaan. Kita fokus kepada nama dia dan nama ayah dia. Itu yang penting. Begitu juga dengan tokoh-tokoh yang lain. Kita ambil itu, cari dalam kitab, dapatkan nama sebenar tokoh. Kita abaikan gelaran kunyah dan sebagainya, kita abaikan. Karena itu tak begitu penting untuk nama tokoh. Kemudian kelahiran, dia lahir di mana, wafat di mana. Kemudian sejarah pengajian tokoh. Jadi sebenarnya tak jadi masalah pun. Kerana pengajian Islam ini zaman dahulu, dia selalu kita dengar perkataan Hijaz. Kemudian Mesir, Baghdad, Syam. Itu saja tempat belajar dulu. Dia tak berkembang macam sekarang. Jadi kalau kita tak ingat pun, cubalah masukkan perkataan-perkataan itu, kemungkinan jawapannya betul. Kemudian guru-guru pada tokoh. Setiap tokoh itu ada gurunya. Contohnya Imam Muslim, tokohnya Imam Bukhari. Kemudian murid-murid yang masyhur. Kemudian apakah kelebihan yang ada pada tokoh? Kemudian hasil karya penulisan dia. Imam Muslim, kitab yang terkenal Sahih Muslim. Bukhari, kitab yang terkenal ialah Sahih Bukhari. Itu kitab-kitab yang dikarang oleh mereka. Baik. Apa di antara soalan-soalan contoh Ustaz yang akan keluar insya-Allah untuk mustalah ni Ustaz? Insya-Allah. Ini soalan contoh. Okey, contoh kita bagi. Uzkur nubzatan qasiratan 'anil Imam Muslim. Namanya Abul Hasan. Jadi yang penting kita ada Muslim bin Al-Hajjaj. Itu nama dia. Kemudian sebutkan dua guru. Qutaibah bin Sa'id ataupun Ahmad bin Hanbal ataupun Imam Bukhari sendiri guru kepada Imam Muslim. Sebut dua sahaja. Jadi setiap nama tu kita perlu dua sudah memadai dah. Kemudian muallafat, kitab dia. Sahih Muslim, Wahdan, Tamyiz al-Asma' wal Kunah. Ingat dua. Setiap poin itu kita ingat dua sudah memadai insya-Allah. Kemudian makan wafatihi, di mana dia meninggal dunia, Naisabur, dan bila dia meninggal 261. Untuk angka boleh ditulis dalam angka Rumi. Tak perlu angka Jawi. Tak perlu. Kalau nak tulis pun tak apa, tapi pastikan kaedahnya betul. Baik, yang seterusnya, uzkur isnaini min mumayyizat kitabil musnad as-sahih. Keistimewaan. Ini juga di antara bentuk soalan yang boleh disoal. Keistimewaan kitab Musnad Sahih Imam Muslim. Yu'addu fil martabati tsaniyah ba'da Sahih al-Bukhari. Dia dianggap sebagai kitab yang kedua selepas kitab Sahih Bukhari. Kemudian jam'ul turuq al-hadis fi makanin wahid. Setiap turuk hadis itu matanya sama tapi turuknya berbeza, dihimpun diletak di tempat yang satu. Kemudian yang ketiga hadis, bilangan hadis. Bilangan ini ada macam-macam. Bil mukarrar, ada dunal mutaba'at, ada al-mukarrar, bil mutaba'at dan ada dunal mukarrar. Kita boleh bagi mana-mana poin yang ada di sini dan setiap poin akan dapat dua markah insya-Allah. Tak perlu bagi ke semua. Yang penting kita memenuhi kehendak soalan. Dua itu sudah memadai. Ini di antara contoh soalan mustalah dan saya yakin kalau mereka betul-betul menghafal latar belakang tokoh-tokoh ini dan mereka mesti boleh jawab Ustaz kan? Insya-Allah tak ada baik, masalah. Ustaz, kita nak berehat seketika. Insya-Allah. Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Sukses STM 2021. Ibuku Ma'ana kembali selepas ini. Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Ahlan wa sahlan min jadid ila barnamij Tariq ila Najah STAM 20 Wahid wa 20. Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abdul Jamil. Pada hari ini kita mengambil panduan tips belajar daripada mata pelajaran Hadis wa Mustalah. Baik Ustaz, mungkin apa di antara kelemahan calon-calon pelajar-pelajar ini saat menjawab kertas soalan yang perlu dielakkan Ustaz? Ya, silakan. betul. Terima kasih. Kita akan terus ke segmen yang terakhir. Pada segmen ini saya akan membicarakan tentang kelemahan calon yang sering berlaku ketika mana menduduki peperiksaan. Bukan setakat stamp, boleh jadi SPM dan sebagainya. Ini benda yang selalu berlaku di kalangan calon. Jadi pastikan anda sebagai calon stamp tidak berlaku kelemahan ini sebab target kita untuk dapat mumtaz. Hayya bina. Hayya bina mumtaz. Orang yang mumtaz ini dia mesti orang yang disiplin, orang yang cukup tetap dia punya kerja ataupun cukup kemas dia punya kerjanya, penampilan dia mesti kena sungguh-sungguh dan kemas padu. Okey, di antara kelemahannya yang pertama, tidak memahami kehendak kata tugas. Contoh, soalan berbunyi bayyin. Bayyin maksud dia terangkan. Bila kata terangkan, pastikan ada fakta dan sedikit huraian. Tiba-tiba dia cuma datangkan fakta sahaja, maka dia kehilangan markah. Betul jawapan, tetapi markah hilang. Kalau dua, hilang satu. Contoh, uzkur. Uzkur dia hanya menyebut secara sepintas lalu pendek. Jawapan yang pendek sahaja, tak perlu huraian. Hati pun sama, jawapan yang pendek, tetapi kalau kita bayyin, waddah, la yahtaju ila ijabah at-tawilah. Jawapan yang panjang. Ada point, ada huraian. Sebab tu markahnya diperuntukkan lebih besar jika dibandingkan dengan uzkur. Jadi anak-anak pelajar, pastikan anda faham kata tugas yang tepat. Mal farqu, mesti menampakkan banding beza antara satu perkara dengan satu perkara. Contohnya, soalan mustalah dia berbunyi mal farqu baina asyaz wal munkar. Syaz dengan munkar. Maka kita mesti menjawab, menampakkan perbezaan syar tu apa, munkar tu apa, sehingga jelas dia punya perbezaan. Kalau tidak nampak perbezaan, maka itu bukan mal farqu. Jawapannya akan ditolak markah. Itu kelemahan yang pertama. Kelemahan yang kedua, ulang jawapan yang hampir sama. Maksudnya, dalam soalan kebab, biasanya dia minta kita bagi sedikit pandangan. Kemudian konsep penandaan kertas, dia dipanggil payung. Okey, point itu ada payung dia. Kadang-kadang kita ulang point itu di bawah payung yang sama. Maka walaupun kita bagi 5 jawapan, yang dikira cuma satu sahaja. Jadi pastikan kita memberi jawapan dari aspek yang berbeza. 1, ini aspek. 2, aspek ini. 3, aspek ini. Mana itu aspek yang berbeza. Mesti jangan ulang jawapan yang hampir sama. Kemudian seterusnya, tulisan yang kabur. Dan dimaklum, untuk makluman anak-anak pelajar sekalian, mulai tahun ini peperiksaan calon stamp akan menjawab peperiksaan dalam kertas soalan. Oh, dalam kertas soalan, kemudian di bawah disediakan satu ruangan untuk tulis jawapan. Dan sudah berlalu pada tahun lepas dan sebelum ini pun dah ada, di mana pemeriksaan kertas stamp menggunakan kaedah digital. Jawapan calon akan di-scan, yang dimasukkan dalam sistem komputer. Pemeriksa kertas cuma dapat dalam bentuk digital di skrin komputer masing-masing. Dan sama-sama faham, apabila scan ini, antara isu utamanya dia akan jadi lebih kabur daripada biasa. Asal. Kalau yang asal itu sudah kabur, bila scan lagi-lagi kabur. Kesannya pemeriksa tak boleh nak baca. Ataupun mungkin terhilang titik. Sebab huruf Arab ni banyak titik. Titik. Kalau melibatkan angka, titik itu ialah kosong. Kan? Kosong. Tiba-tiba titik itu hilang.
Maka jawapannya pemeriksa kata salah. Sebab hilang kosong. Maka sebab tu pastikan anda tulis dengan jelas. Ini kelemahan yang berlaku. Kemudian tulisan terkeluar daripada hak sempadan tulisan. Sekarang ni kertas calon dia ada margin, kita panggil margin, kiri kanan tu jangan keluar. Sebelah kanan pun jangan keluar, sebelah kiri pun jangan keluar sebab kertas jawapan calon akan dipotong. Di bahagian pin tu akan dipotong sebab nak scan. Nak scan dia mesti kena potong. Dia tak cabut pin. Nak cabut tu satu kerja yang susah potong. Kalau kita tertulis di bahagian margin itu, maka jawapan kita sudah masuk dalam tong sampah. Sebahagiannya sudah masuk dalam tong sampah dan yang dipotong tu pula poin penting, maka kita sudah kehilangan mark. Ini pastikan jangan berlaku. Kemudian tinggal kosong tanpa jawapan. Itu satu kelemahan calon. Sebab tu saya sebut daripada awal tadi, pastikan calon faham lubul hadis, konten hadis secara menyeluruh. Kalau kita lupa pun, kita masih lagi ada ruang dan peluang untuk mereka jawapan. Cuba tulis, jangan biar kosong. Mungkin mudah-mudahan dapat 1 markah, 2 markah, membantu kita untuk meningkatkan markah nanti. Okey, ini di antara kelemahan calon Ustaz ya. Dan mungkin apa persiapan yang perlu dihadapi oleh pelajar-pelajar kita di rumah sana? InsyaAllah dan saya percaya para pelajar sekarang ni sudah cukup bersedia. Walaupun dalam situasi COVID, tetapi dengan motivasi yang ada tu memang semangat untuk menghadapi peperiksaan. Yang pertama, persiapan yang ada ialah ulang kaji Express. Al-Muraja'ah As-Sari'ah. Jadi mesti ada nota-nota yang telah dibuat dulu. Kita baca balik nota tersebut untuk ulang kaji yang cepat. Lebih-lebih lagi pada hari peperiksaan. Kalau kita nak baca sebuah kitab itu mengambil masa yang lama, panjang. Tetapi kita boleh baca nota untuk mempercepatkan proses murajaah. Yang kedua, jawab soalan bersama rakan. Mana kita ada munaqasyah baina asdiqa. Munaqasyah. Dia tanya, kita jawab, kita tanya, dia jawab. Itu untuk membina daya ingatan dan kefahaman. Kemudian yang ketiga, perbanyakkan amalan sunat. Ini sebagai seorang pelajar Muslim, amalan sunat itu di antara perkara yang boleh membantu motivasi kita. Kemudian yang keempat, jauhi daripada perkara yang lara, yang melalaikan. Jangan buat maksiat di saat-saat kritikal ini. Kemudian seterusnya, pohon, restu, guru. Mungkin setengah pelajar dia nakal. Guru pernah hukum dia. Dia maki. Di saat ini perlu pergi. Ya Ustaz, saya pernah kutuk Ustaz dulu. Saya minta maaf. Cakap betul-betul. Dan minta restu mereka. Dan insya-Allah guru ni sentiasa berlapang dada untuk memaafkan anak murid. Ya. Restu ibu bapa dan juga restu rakan tahunan dan sebagainya. Dan jaga kesihatan. Ini penting. Ini penting. Sebab kalaulah ditakdirkan anda kena kuarantin, maka terpaksa tak boleh masuk peperiksaan. Terpaksa ulang pada masa yang akan datang. Baik. Motivasi pada masa itu sudah jatuh, hilang. Dan kita pun dalam keadaan stres. Pastikan kesihatan sentiasa terjaga. Patuhi SOP. Mask hendaklah sentiasa dipakai. Dan jangan hadir di tempat-tempat yang orang ramai. Itu sesuatu yang mesti dipatuhi oleh seorang pelajar. Sebab kita nak hadapi dengan peperiksaan itu lebih penting daripada kita bersonok suka. Dan yang seterusnya, solat hajat sebelum peperiksaan, mohon restu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, berwuduk ketika peperiksaan. Kita datang masuk dalam keadaan berwuduk, dan wuduk itu merupakan satu ibadah. Maka di sana kita akan dapat satu ketenangan. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan datangnya pertolongan Allah pada masa itu, akhirnya kita akan jadi pelajar cemerlang, insya-Allah. Insya-Allah. Bukan setakat persiapan luaran saja, persiapan dalaman ketahanan kita itu pun perlu kita bersiap sedia. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Abdul Jamil atas tips dan panduan yang diberikan kepada kita semua. Ada rezeki kita jumpa lagi. Pelajar-pelajar jangan lupa buat latihan dan latih tubi, okey? Dan kita akan jumpa lagi. Saya Iman Sufian mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, ma'assalamah. Terima kasih Ustaz.